Okey, hari ini cikgu akan bincangkan satu tajuk yang sama, iaitu pengurusan data. Okey, sebelum ni kamu dah belajar apa tu mode, median, mean dan juga julat. Okey. Tapi hari ini kamu akan sambung tajuk tu, kita akan mengenal apa tu graf piktograf dan juga graf palang ataupun graf carta bar. Okey, kita lihat. Okey, kita lihat di sini. Matematik tahun 5 pengurusan data 19 Jun daripada Cikgu Wahyu. Okey, kita lihat. Apa yang kamu nak tahu hari ini adalah membina piktograf dan juga carta palang. Okey. Piktograf. Piktograf juga dikenali sebagai carta gambar, iaitu carta graf yang ada gambar-gambar. Selalunya dia akan letak gambar orang, gambar daun, gambar kereta. Okey. Piktograf merupakan ilustrasi data menggunakan gambar atau simbol yang sama bentuk dan sama saiz bagi mewakili frekuensi atau kekerapan sesuatu perkara atau item. Selalunya dia akan gunakan gambar bentuk yang sama. Kalau kereta tu, kereta yang sama dia akan guna. Dia tak ada guna kereta wajah, lepas tu kereta Saga ke kereta Honda ke, tak ada. Dia selalu guna kereta yang sama, bentuk yang sama je. Okay, tu nak mewakili item lah, mewakili data-data yang ada. Selalunya akan bagi tahu, okey, satu kereta bersamaan 5 orang. Contohnya, okey. Gambar atau simbol yang digunakan selalunya merujuk kepada apakah data tersebut. Misalnya, piktograf di bawah menunjukkan jualan komputer untuk syarikat ABC dalam seminggu. Okey, macam ni nampak. Yang ni dia guna apa? Dia guna kotak. Kotak pun gambar kan nampak? Dia guna kotak. Dan Isnin ni ada 2 kotak. Selasa ni ada 5 kotak. Rabu ni ada 8 kotak. Khamis ada 3 kotak. Kalau Jumaat ni ada 9 kotak. 2, 4, 6, 8. Ada 10 kotak. Jadi adakah dia yang kalau kata Isnin ni 2 kotak je jawapan dia? Tak, dia mewakili. Bila mewakili kita tengok. Satu kotak ni mewakili berapa? 5 unit komputer. Kita tengok berapa rujukan dia yang dia bagi. Okay, dia bagi 5 unit komputer untuk satu kotak ni. Kalau satu kotak ni mewakili 5 unit komputer, hari Isnin ni bermaksud kalau 2 kotak berapa? Satu kotak dah 5, 2 kotak bermaksud 10 unit komputer. Kalau cikgu kata hari Selasa ni ada berapa? Hari Selasa ni ada berapa? Ada 5 kotak. Kalau 5 kotak, satu kotak mewakili 5. Maksud 5 kotak darabkan dengan 5. Kamu akan dapat 25 unit komputer pada hari Selasa. Kalau hari Rabu pula, kamu kena kira. Ada berapa? 2, 4, 6, 8. 8 darab 5, 40 kotak, 40 unit komputer hari Rabu. Walaupun dia ada 8 kotak, tapi dia ada 40 unit komputer. Kenapa? Macam mana boleh ada 40 cikgu? Sebab satu kotak ni mewakili 5 unit komputer. Sama juga dengan hari Khamis. Kita tengok ada 3 kotak. Berapa? Ya, 15 unit komputer. Sebab 3 kotak darabkan dengan 5 unit komputer. Okey. Seterusnya hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada berapa? Ada 10. Kalau darab dengan 5, 50. Faham? Okey, senang je. Ini piktograf. Ingat, piktograf ni bergambar. Tadi gambar kotak ni gambar ikan. Piktograf di bawah menunjukkan bilangan ikan yang dibela oleh Den, Kong dan Ramu. Di dalam akuarium masing-masing, kirakan jumlah ikan yang dibela oleh mereka. Okay, berapa ikan yang dibela oleh mereka? Okay. Satu ni kita tengok dulu. Ikan Den ada berapa? Takkan ada 2 je. Ini mewakili, kita tahu. Dia wakil saja, ada 2 gambar. 2 gambar ikan. Kong ada 5 gambar ikan. Ramu ada berapa? Ada 3 gambar ikan. Okay. Satu ikan ni mewakili berapa? Ada 13 ekor ikan. Itu baru betul. Untuk satu gambar ni mewakili 13 ekor ikan. Okay. Kalau 2 ikan jadi apa? Jadi darabkan 2 lah. 26. 2 darab 13, 26 ekor ikan Den ada. Kalau untuk Kong pula 5. 13 darab 5. Darabkan berapa? 13 darab 5. Cepat. 65 ekor ikan. Ya, 65 ekor ikan untuk Kong.
Sebab apa? Sebab apa 65 ekor? Sebab ada 5 gambar ni mewakili 13 ekor untuk satu gambar. Satu gambar 13, 13, 13, 13, 13. Dia jadi 65 ekor ikan. Untuk ramu, ada 3 ekor ikan, darabkan dengan 13. Berapa? 13, 26, 39. 39 ekor ikan. Okey, faham tak? Senang je, yang tu je kamu tahu. Nampak? Jumlah ikan dalam piktograf ada 10. Jumlah ikan di dalam akuarium 130. Ada nak apa tadi? Kirakan jumlah ikan. Campurkan semuanya. Ada berapa ikan lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darab 13 ada 130. Faham? Okey. Macam mana nak buat piktograf? Senang je nak tahu macam mana nak buat piktograf. Kemudian mula sekali kamu perlu kumpulkan data. Okay. Contohnya dalam kelas, dalam satu kelas tu ada dalam 40 orang lah. Kata ni apa? Ada apa? Ada 45 orang. Okay. 10 orang main catur, 12 orang main badminton, tenis 15 orang main, yang pingpong ada 8 orang main. Kemudian kamu kena buat bentuk dia. Ni bentuk dia macam ni. Nampak tak bentuk dia? Lukis 2 lajur. Lukis 2 lajur dan 4 baris. 4 baris ni mewakili berapa permainan yang dia buat. Dia ada catur, badminton, tenis, pingpong kan? Tulis. Lepas tu buat garis dia. Lepas buat garis dia, tulis nama dia pertama apa? Catur, badminton, tenis, pingpong. Kemudian yang kosong ni yang kosong ni, tunjuk ni, yang kosong ni, kita nak tulis apa? Kita nak letak gambar ni, piktograf ni. Okay. Tentukan bilangan murid yang diwakili oleh simbol. Okey. Kalau kita tengok arahan lah. Arahan dia apa? Arahan dia satu gambar 2 orang. Kena buat satu gambar 2 orang. Kalau satu gambar 2 orang, catur ni 10 orang. Maksudnya ada berapa gambar? Kalau satu untuk 10 orang. Ada satu gambar ni mewakili 2. Nampak? Maksudnya ada 5 lah. Nampak? 10 bagi 2 apa? 5. Nampak? Betul tak? 2, 4, 6, 8, 10. 10 orang untuk catur. Sama tak? Sama. Tengok badminton. Macam nak tahu? Dah ada 12 orang ni. Macam nak letak orang kat sini? Dia mewakili, nampak? Orang ni mewakili 2 orang murid. Satu gambar orang ni mewakili 2 orang murid. Kalau 12 orang yang main badminton, kamu bahagikan. Okey? Kamu bahagikan, kamu akan dapat 6 gambar. Betul ke cikgu? Kita kira lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 orang murid. Betul. Faham tak? Cikgu, kalau 15 ni macam mana? 15 bagi 2 apa? Bagi dapat 7. Ada baki. Ada baki 1. Maksudnya 1 tu daripada 2 dapat berapa? Separuh. Nampak tak ada separuh? Kira-kira. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Mana ada 16? Tengok, tenis ada 15 je. Sebab tu dia buat separuh. Tu. Faham tak? Pingpong ada 8. Jadi dia boleh 4 lah. 2, 4, 6, 8. Kalau orang ni mewakili dia tukar. Orang ni mewakili 4 orang ataupun 5 orang. Dia akan ubah lah. Kalau 5 yang catur ni akan jadi 2 orang je gambar ni. Ada 2 je. Kalau badminton ni akan jadi 2,5 je. Faham tak? Dia akan ubah. Tapi berikut pada dia berpandukan pada soalan lah. Okay. Yang seterusnya buat apa? Seterusnya tulis tajuk. Tajuk dia apa? Permainan yang digemari. Nanti kalau tak buat tajuk, kita tak tahu apa dia. Okay. Dan itulah, itu je hasil dia. Kamu perlu lukis dia punya palang, punya jadual. Kemudian letak gambar orang tu, letak jadual, letak tajuk dan siap. Nampak? Ini saja piktograf. Kena ingat, piktograf ni ada gambar saja. Okay. Terusnya, piktograf ni bukan macam ni saja. Piktograf ni selain macam ni, selain bentuk macam ni, ada satu lagi bentuk. Bentuk dia bentuk yang mencancang. Nampak tak? Tadi lajur kan, dia melintang gitu je kan, dia ada mencancang. Tadi ni sengit, ni kat atas. Nampak? Boleh juga buat macam tu. Terpulang pada soalan dia nak buat macam ni. Okay. Data pada muka surat tadi boleh digambarkan dengan cara macam ni. Nampak? Okay, boleh. Jadual menunjukkan bilangan ahli kelab bahasa Malaysia. Kita tengok, kita uji balik. Kita cuba buat.
Dan matematik. Jumlah ahli kelab bahasa Inggeris dan muzik ialah 210 orang. Bilangan ahli kelab muzik adalah 2 kali ganda bilangan ahli kelab bahasa Inggeris. Ini pektograf bagi data. Ini nak buat ke ni? Nanti kita buat dekat sekolah. Okay? Kita tengok pada celik minda. Celik minda ni nak buat ni. Kalau kat sekolah nanti kita buat. Okay? Dia nak suruh buat juga tak tahu macam mana. Okay? Tak apa, kita teruskan. Ini je carta palang kamu. Carta pektograf kamu. Okay? Kita akan beralih pada carta palang. Dah satu dah cerita lah. Ada satu lagi. Pada carta palang ataupun carta bar. Carta bar macam mana? Carta bar ni juga dikenali sebagai carta palang. Carta bar atau carta palang mempersembahkan data menggunakan palang-palang. Tahu tak palang ni apa? Palang ni macam besi-besi besar tu. Tu palang. Cara menegak ataupun melintang. Ini sama juga. Data menegak ataupun dia melintang. Boleh. Okay. Lebar setiap palang mesti dah sama saiz, manakala panjang atau tinggi palang pula bergantung pada frekuensi ataupun berapa kekerapan data. Jenis carta palang ialah carta yang biasa, carta palang ganda, carta palang komponen. Tapi untuk kamu tahun 5, kamu hanya belajar carta palang biasa je dulu. Okay? Palang-palang ni boleh dipersembahkan secara menegak atau melintang. Carta palang ni biasa digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih perkara pada suatu masa. Kita ambil contoh yang pertama. Perbandingan keuntungan beberapa buah syarikat kepada tahun tertentu. Dia ada 4 buah syarikat. Ada syarikat A, B, C dan D. Okay. Syarikat A untung 20 juta. B untung 25 juta. C 15 juta. D untung 10 juta. Macam mana kita nak buat dia? Sama juga macam tadi. Macam mana yang pertama tadi? Buat dia punya jadual dulu. Lepas buat jadual, nampak ni? Jadual ni, lepas buat jadual ni, yang hitam ni, kemudian letakkan carta bar. Yang A apa? 20 juta untung. Letak sampai 20 juta. Kemudian B apa? 25 juta. Letak C 15, D 10. Tapi jangan rapat. Ingat, jangan rapat. Kena jarak. Jarak dia pun kena sama Okay, kalau ni satu kotak, yang ni pun satu kotak. Kalau yang ni pun satu kotak, satu kotak, satu kotak. Kalau yang ungu ni pun kena sama. Kena sama dengan yang lain-lain. Kalau ungu ni 2 kotak ataupun 3 kotak, katalah 3 kotak. Yang ungu yang B pun kena 3 kotak. Yang C pun kena 3 kotak. Yang D pun kena 3 kotak. Faham tak? Dia tak boleh yang A 1 kotak, B 4 kotak, C 2 kotak. Tak boleh. Dia kena sama. Itu baru carta bar atau carta palang. Tapi kena ingat, dia mesti dah jarak di antara satu sama lain. Jaga distance. Okay. COVID. Kena jaga jarak. Okay, faham? Kena letak apa ni keuntungan. Ni syarikat dia. Apa yang tertinggal? Tajuk. Tajuk tak ada. Kumpul data macam tadi sama. Lukiskan paksi dia. Kemudian tentukan bilangan. Tentukan berapa bilangan dia. A, B, C. Kemudian lukis. Nampak? Lukis. Warnakan dia. Tulis tajuk. Kena tajuk kena ada. Warnakan dia. Okay. Warna nak lain-lain pun lagi bagus. Tapi kamu kena letak. Kalau warna sama pun boleh. Sama juga macam tadi. Kalau dia boleh menegak. Dia boleh pada paksi. Mencancang. Atau mengupuk macam ni. Faham tak? Okay. Okay, yang seterusnya. Okay. Celik minda ni pun nanti cikgu akan beritahu. Okay. Cikgu dah beritahu ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama ada carta pektograf. Carta pektograf tu apa? Carta pektograf dia mestilah bergambar. Yang kedua apa? Yang kedua mestilah carta bar. Okay. Kamu kena tahu 2 benda ni je. Sebab sebelum ni kamu dah tahu dah. Mode, median, julat dan juga min. Sekarang ni kamu perlu tahu carta apa? Carta bar dan juga carta pektograf. Okey. Ni kita tengok nilai mode ni. Dah habis. Okey. Cari nilai mode, median, min dan julat. Okey, kita uji sikit. Macam mana cari carta dia? Min. Okey, kita buat yang A Cari nilai mode, median, min dan julat bagi setiap data yang diberi. Kalau 2, kita mode lah mode. Cikgu cari mode. Yang A ni mode dia apa? Mana yang banyak? Adakah
8 jawapan dia? Tak, 8 ni satu je. Jadi jawapan dia adalah 5. Sebab apa? 5 ni ada 3. 5 ada 3, 8 ada 1 je. Mod ni yang paling banyak jawapan dia 5 lah. Untuk yang B pula. Yang B ni apa mod dia? Adakah mod dia RM5? Tak, RM5 ni ada satu je. Apa yang banyak? Yang banyak tu ada RM2 tu, nampak? RM2 tu ada 3. Okay. Untuk yang C pula. Apa mod dia? Mod dia adalah 2.1, 1.3, 1.4, 1.3, 1.9, 1.3. Kalau jawab 1.9 salah, 2.1 pun salah. Berapa jawapan dia? 1.3 mod dia. Kenapa? 1.3 ni ada 3. Nampak? Ada 3 kali. Jadi dia lah yang paling banyak. Untuk yang D, apa mod dia? Nanti otak ada bincang. Ya. Yang mod untuk yang D adalah 20 kg. Sebab apa? Ada 3 kali. 15 kg ni ada 2 kali je. Okay. Untuk yang nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan perisa jeli kegemaran bagi 35 orang kanak-kanak. Untuk mangga ada 6. Kanak-kanak suka 6. Anggur ada 8 orang suka. Orange 9 orang suka. Nenas 5 orang. Strawberry ada 7 orang. Berdasarkan jadual itu, bina piktograf dan tata palang. Nanti kita akan buat. Okay. Kita akan buat. Oh, tadi baru mod kita buat. Kita cari julat. Julat senang. Yang ni, julat. Yang A ni. Berapa julat dia? Ingat balik julat tu apa? Yang paling tinggi dengan paling rendah. Yang paling tinggi dengan paling rendah. Tolakkan dia. Paling tinggi berapa yang A ni? Paling tinggi dia berapa? 8. Tolak berapa? 2. Berapa jawapan dia? 6. Tu julat dia. Kalau B ni, berapa julat dia? RM5 tolak 2. Berapa? RM3. Kalau C ni, 2.1 tolakkan dengan 1.3. Berapa jawapan dia? 0.8. Kalau D ni berapa julat dia? 24 tolak 15. Kamu akan dapat 9 kg. Itulah julat dia. Faham tak? Kalau median ni apa? Median ni, ingat balik median ni apa? Cari tengah-tengah. Macam mana nak cari tengah-tengah dia? Nak cari tengah-tengah dia, mestilah susun daripada kecil sampai ke besar dulu. Baru dah dapat tengah-tengah dia. Macam ni 2, 5, 4 dah salah. Kamu kena susun. 2, kemudian 4, kemudian 5, 6, 8. Baru kamu dapat tengah dia berapa? Potong, kamu dapat 5 kat tengah. Ya. Faham? Sama juga dengan yang lain. Okay. Kat sini cikgu tak boleh nak buat saya nak tunjukkan buat fotograf secara ni. Tak boleh. Buat secara tabah pun tak boleh. Sebab cikgu tak ada nak lukis tu. Okay. Tapi cikgu dah tunjuk dia, tunjuk contoh. Nanti cikgu akan letak kadang-kadang nota, dekat dalam sekali dengan nota. Pertama sekali piktograf ni apa? Cetak gambar. Saya nak buat dia sangat senang. Lukis di gambar ni mewakili berapa unit. Apa perbezaan dia dengan yang carta bar? Perbezaan dia dengan carta bar ini, carta bar ni dia tak ada wakil dekat bawah. Sebab dia dah siap dah letak kat atas. Dia dah memang letak dah bar dia berapa. Okay. Apa beza dengan carta bar dengan carta piktograf tadi? Piktograf tadi bergambar, tapi yang carta bar ni dia tak bergambar, tapi dia meletakkan dia ada palang ataupun dia ada bar dia. Berapa? 20, 25, 10, 5. Itulah. Faham tak? Contohnya kalau kamu nak letak macam ni, contohnya kita tukar. Pelajar 5 Firdaus dan juga 5 Al-Farabi. Kita letak ketinggian. Kita letak tinggi berapa? 160 cm. Pelajar A 160 cm. Pelajar B 163. Pelajar C 150. Pelajar D 70 je. Ada 70 cm? Tak ada. Okay. Tu kita letak yang tu. Faham tak? Itu carta. Kalau carta piktograf, kita nak letak, okay, yang tak boleh. Tak sesuai untuk gambar, untuk carta ni. Carta ni dia hanya mewakili sahaja berapa ekor, berapa orang. Okay, untuk dalam kelas tahun 6,
Kita tengok berapa ramai yang suka subjek matematik, berapa ramai yang suka subjek BM, berapa ramai yang suka subjek BI. Kita boleh buat macam ni pakai gambar. Faham? Okay. Ada soalan tak? Ya. Okay. Dah habis. Okay. Ada soalan tak? Cikgu rasa tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, cikgu nak kamu jawab soalan yang cikgu buat yang ada dekat bawah. Di bawah ruang deskripsi ataupun description kat bawah YouTube ni, nampak tak? Kat bawah tu. Bawah ni ada tajuk kan? Bawah ni ada tajuk. Bawah tajuk tu ada link cikgu letak untuk quiz. Tekan quiz tu, jawab. Okay? Jawab quiz tu. Sebelum tak ramai jawab cikgu nak semua jawab hari ni. Kali ni cikgu nak semua jawab. Sayanglah cikgu dah buat tapi tak jawab. Okay? Boleh? Kalau tak ada soalan boleh tanya kat cikgu terus. Kalau tak ada soalan, cikgu sudahi kelas kita dengan tasbih, farah dan surah. Okay, assalamualaikum semua.